Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani dan salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya hadirin yang saya kasihi sekalian. Saya, Nur Uzma binti Muhammad Faisal ingin menyampaikan sebuah pengucapan awam yang bertemakan kebersihan sungai mencerminkan pembangunan sasiah masyarakat bertamadun. Sungai ialah kawasan tadahan hujan yang terletak di kawasan tanah tinggi ke kawasan tanah rendah dan akhirnya akan mengalir ke kawasan tasik dan laut. Keadaan ini membentuk pelbagai pandang darat fizikal di setiap peringkat sungai. Terdapat 3 kawasan sungai utama di semenanjung Malaysia seperti Sungai Pahang, Sungai Bernam dan Sungai Endau. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. Terdapat 3 kawasan sungai utama seperti Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan dan Sungai Baram. Terdapat 5 kepentingan sungai yang berkait rapat dengan kehidupan kita. Yang pertama, sungai merupakan penjalan kuasa hidroelektrik yang merupakan pembekal sumber tenaga yang utama di Malaysia. Jana kuasa hidroelektrik dapat dibina kerana terdapat sungai-sungai yang beraliran deras seperti empangan Kenering di Perak. Seterusnya, sungai juga merupakan sumber pengairan yang utama bagi kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Selain itu, sungai merupakan sumber protein yang membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampam, tilapia, patin, zelawat dan kelah. Kepentingan sungai juga merangkumi aspek pengangkutan dan perhubungan. Beberapa batang sungai di Sarawak dan Sabah dijadikan jalan perhubungan antara kawasan pedalaman dan kawasan bandar. Seperti contoh, Sungai Rajang dapat dimudiki sehingga ke Kapit di pedalaman Sarawak. Akhir sekali, sungai juga menyumbang kepentingan dari aspek rekreasi dan pelancongan. Terdapat beberapa batang sungai di Malaysia yang berarus deras, cetek dan jernih serta sesuai dijadikan kawasan rekreasi seperti di Sungai Melaka yang terkenal dengan aktiviti river cruise. Sungai merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian, industri dan sumber pengairan bagi pertanian. Terdapat lebih kurang 150 lembagai sungai utama di Malaysia yang membekalkan sumber air mentah negara seperti Sungai Kelantan, Sungai Rajang, Sungai Pahang dan banyak lagi. Malaysia tidak terlepas daripada krisis air walaupun negara kita kaya dengan sumber air. Krisis air membawa maksud kepada situasi kekurangan sumber yang dapat digunakan. Terdapat beberapa punca krisis air yang berlaku di Malaysia. Punca yang pertama ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai yang semakin menjadi-jadi. Kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan sampah dan sisa industri daripada kilang dan sebagainya. Berdasarkan pemantauan daripada Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 473 sungai di seluruh negara didapati tercemar. Selain itu, sungai juga tercemar disebabkan oleh penggunaan baja kimia dan racun serangga dalam pertanian. Penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan atau tidak mengikut piawaian dalam pertanian menyebabkan pencemaran sungai yang serius. Seterusnya, permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian juga merupakan salah satu punca krisis air di Malaysia. Menjelang tahun 2020, permintaan air dalam sektor perindustrian terus meningkat disebabkan oleh industri yang banyak melibatkan penggunaan air seperti industri pemprosesan makanan, industri pembuatan dan penyaduran serta industri kimia. Air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan dan krisis air yang berlarutan akan mendatangkan kesan buruk. Antara kesan krisis air yang berlaku di negara kita ialah kekurangan bekalan air bersih. Bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila krisis air berlaku dan menyukarkan kegiatan harian penduduk yang mengganggu sektor perindustrian. Selain itu, krisis air juga memberi kesan kepada kepupusan flora dan fauna yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengancam kehidupan manusia. Apabila berlakunya krisis air, pencemaran air juga berlaku memberi kesan buruk terhadap hidupan akuatik. Menurut laporan daripada Astro Awani pada 10 Oktober 2023 yang lalu, terdapat pencemaran air yang berlaku di kolam tadahan Taman Industri Alam Jaya Puncak Alam daripada pembuangan sisi kilang menyebabkan ribuan ikan mati. Akhir sekali, pencemaran air juga memberi kemudaratan kepada manusia disebabkan oleh penyakit bawaan air yang boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih tercemar. Sebagai contoh, penyakit bawaan air ialah seperti taun, demam kepialu dan leptopsirosis atau penyakit kencing tikus. Untuk mengelakkan berlakunya krisis pencemaran air di sungai-sungai yang terdapat di negara kita,
masyarakat tempatan perlulah bijak dan bersikap cakna dalam menangani krisis ini. Sebagai contoh, untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun, masyarakat perlulah bertanggungjawab dalam mencintai alam sekitar. Hal ini perlu disemaikan sejak seseorang itu masih kanak-kanak lagi, seperti peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ini kerana sikap mencintai alam sekitar dapat menyedarkan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Selain itu, sebahagian masyarakat juga perlu menjayakan kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Dengan ini, masyarakat akan sedar bahawa menjaga alam sekitar merupakan aspek penting untuk menjadikan negara kita bersih dan bebas daripada pencemaran air, udara dan sebagainya. Sebagai contoh, kempen sambutan Hari Sungai Sedunia pernah dianjurkan oleh WWF pada 27 September 2015. Seterusnya, masyarakat perlu mengambil cakna dalam membuat aduan kepada pihak berkuasa tentang pencemaran serta krisis yang berlaku di Malaysia. Hal ini kerana pihak berkuasa akan menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan punca krisis dan pencemaran yang berlaku. Dengan ini, pihak berkuasa akan sentiasa memantau pengusaha industri yang sering melakukan pembuangan sisa toksik dan bahan buangan kimia ke longkang dan seterusnya ke sungai. Sebagai contoh, terdapat sebuah penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan krisis air seperti Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sebagai kesimpulannya, sungai sangatlah penting dalam kehidupan kita semua. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertamadun perlulah bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian sungai dan alam sekitar. Hobi menyelam menjadi kesukaan, sambil menyelam ternampak buran. Menjaga persekitaran menjadi kebiasaan, menyebabkan sungai bebas pencemaran. Sekian daripada saya, Puteri Alam Sekitar Lestari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.